Apa DAP punya tuntutan? DAP punya tuntutan ialah supaya persepadanan semula kali ini mengikut posisi jumlah penduduk. Maknanya kalau dah 200,000 mesti dipecah dua. Okey? Maka saudara tengoklah, kalau berlakulah begitu kehendak DAP, wilayah persekutuan daripada 14 kursi dia boleh jadi 30 kursi. Betul. Dan 30 kursi itu akan menjadi siapa punya? Tentulah DAP yang punya. Betul, DAP. Begitu juga di Selangor dan sebagainya. Habislah orang Melayu. Walaupun kita majoriti. Dari sisi keseluruhan di Bumi Putera mungkin 65%. Mereka minoriti. Tetapi kerana di bandar ini dikuasai oleh mereka dari segi penduduk dan sebagainya, maka kursi parlimen nanti tanpa kita sedar, kita orang Melayu akan menjadi minoriti. Mereka yang akan menjadi majoriti. Walaupun dari segi keseluruhan penduduk mereka minoriti. Apakah ini boleh berlaku? Ya, jawapan saya ya. Ya. Yang ini yang perlu kita tentang. Bagi saya, jika persepadanan semula kali ini, Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan, begitu juga Barisan Nasional dan UMNO, tidak mengambil serius untuk kepentingan Melayu dan kursi-kursinya, kita rakyat, kalau kita lihat persepadanan semula itu tidak menguntungkan Melayu, tidak menguntungkan orang Islam, memusnahkan bangsa Melayu, kita menjadi minoriti, kita mesti bangkit. Kita mesti mengajak rakyat di seluruh Malaysia bangkit. Kalau kita terpaksa berdiri di jalan raya, kita terpaksa berdiri atas bangunan, kita berdiri di mana pun, kita kena bangkit. Kerana itu survival bangsa Melayu. Kita tak boleh lepaskan. Kita tak boleh lepaskan. Kita tak boleh benarkan ini berlaku. Kalau ini berlaku, masa depan orang Melayu, anak kita, hebat macam mana pun kita akan sentiasa kalah dalam pilihan raya. Kita tidak boleh menjadi orang Melayu hilang. Kuasa hilang, apa pun hilang kerana dia menguasai. Sekarang dia kuasai sikit je. Dia ada 50 kursi ya, DAP dan tapi dia menguasai sepenuhnya kan. Betul. Jadi bagi saya, persepadanan semula yang sedang dirancang oleh mereka ada hidden agenda yang sangat jahat, yang sangat bahaya. Dan Dr. Mahathir jika berlaku ini, maknanya dia melakukan penghinaan kepada bangsa Melayu pada sebelum ini dan di masa akan datang. Akhirnya saya melihat kalau ini berlaku, dia menjadi pemimpin yang dikatakan pemimpin Melayu tetapi menjadi pengkhianat Melayu. Okey. Pak Hamdan, kita tengok pada isu-isu semasa kita tengok isu-isu yang dibawa oleh Pakatan Harapan menjadi laughing stock. Beberapa isu yang kita tengok tentang kasut hitam, tentang UEC, tentang ISET yang cuba beliau momokkan, yang cuba diuji tentang kesabaran bangsa Melayu. Pada pandangan Pak Hamdan, kita lihat pada suasana yang berlaku sekarang, mereka ni sebenarnya adalah ahli politik ataupun politikus ataupun animal politician, ataupun mereka ni hanya nak untuk mengutip mileage untuk satu penggal saja. Apa pandangan Pak Hamdan? Pandangan saya, pengalaman. Tak ada pengalaman. Contohnya lah dalam isu tabung haji kan. Mujahid tiba-tiba jadi menteri. Pentadbiran tabung haji terang kepada dia. Satu persatu. Ini rugi kan. Dia tak ada pengalaman. Dan dia tidak memahami apa tugas seorang menteri lah. Tugas seorang menteri ni ialah dia membuat keputusan terakhir. Tapi dia terperangkap dengan mendengar laporan sepenuhnya. Bila dengar laporan sepenuhnya, maka dia jadi takutlah. Dia kata tabung haji jadi rugi ni, tak boleh apa macam-macam. Maka dia serahkan keputusan itu. Okeylah, dia kata kita mesti selamatkan. Tetapi sebagai seorang menteri, seorang ahli politik, dia lain. Dia dengar satu-satu laporan tu, dia dengar, maka dalam kepala dia mesti ada kepentingan politik, kepentingan masyarakat, maka dia akan suruh pula pegawai kerajaan tu. Dia sebut, kalau macam ni macam mana kita nak bagi contohnya lah, kita okeylah, apa pun berlaku dalam tabung haji ni, rugi ke apa, macam mana kita nak selamatkan tabung haji, dan dividen mesti kita bagi kepada rakyat. Betul. Kan? Contohnya kan, kalau staf tu kata kita tak cukup duit, okey, saya nak cari duit, saya akan bincang dengan Perdana Menteri untuk tambah duit tabung haji. Itulah tugas menteri. Sepatutnya. Itu above daripada pegawai ni kan. Kalau dia dengar cakap pegawai ni rugi, kita habislah. Itu sebab keputusan yang dibuat oleh menteri-menteri PH ni, kualitinya rendah sangat. Cakap semat, dia tak tahu peranan dia sebagai menteri itu. Mesti mengatasi semua. Jadi cadangan-cadangan bawah ni dia ikut. Bila dia ikut, sekarang ni baru nak belajar lah mungkin. Boleh terima, boleh faham dan sebagainya kan. Jadi sebagai seorang menteri ni, saya pernah bekerja dengan melihat pengalaman-pengalaman ni, bekerja dengan menteri besar ke apa kan. Jadi dia mesti tengok, kalau dengar struktur kerjaan negeri bentang atau pegawai bentang, memang habislah, kita tak boleh bergerak kan. Tak ada kepentingan politik tu. Sebab bagi pekerja, dia tak ada fikir soal politik, kepentingan rakyat apa semua. Yang memikirkan itu ialah ahli politik.
Kan? Dia fikir survival dia je. Itu sebab saya tengok menteri-menteri ini kebanyakannya dia membuat keputusan dalam 11 bulan, tempoh 10 bulan, 11 bulan tu ialah berdasarkan laporan. Itu sebab Lee Kuan Eng sebagai Menteri Kewangan melakukan banyak kesilapan. Antaranya sebut rompakan 19 juta kononnya oleh Kerajaan Malaysia duit GST dan sebagainya. Itu daripada mana tu? Kerana laporan lah tu. Mungkin ketua mengarah custom kata kita tak dapat ni. Oh, dia kata dia kena curi dah ni. Dia tak nampak tu. Dia tak dan lagi habis cerita ni dia dah buat press conference sebab dia gila dengan press conference masa tu kan. Jadi dia seronok dengan kenyataan akhbar akhirnya terbukti salah lah. Terbukti salah. Okey Pak Hamdan, yang paling malang ialah tentang hibah 1.25% yang telah diumumkan oleh Menteri Agama. Okey. Ini satu jumlah hibah yang paling rendah dalam sejarah tabung haji. Okey. Dan pada pandangan Pak Hamdan, okey, kita lihat beberapa isu yang berkaitan tentang tabung haji, SPV, company SPV, di mana company tersebut CEO-nya ialah seorang Tionghoa. Okey, ini telah menimbulkan polemik di kalangan pendeposit. Okey. Jadi untuk kita wrap up kita punya talk show kita pada hari ini, saya nak minta Pak Hamdan bagi sedikit ulasan tentang pada rakyat, ulasan tentang keadaan kita sekarang, apakah yang perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan bangsa Islam dan juga Melayu. Silakan. Bagi saya, yang pertama sekali orang Melayu hari ini mesti ada kesedaran tinggi, terutama golongan muda. Okay. Golongan muda mesti mengambil tahu, ini untuk orang Melayu lah, orang Islam mengambil tahu bahawa politik di Malaysia ini memerlukan pertama kuasa mengundi. Jadi semua orang Melayu sama ada yang muda, yang tua, yang tak mengundi, mesti berdaftar mengundi. Betul. Itu yang pertama, yang pertama. Yang kedua, mereka mesti melihat parti-parti politik yang ada sekarang ini teliti betul-betul. Sudah terbukti bahawa dalam pilihan raya yang ke-13 manifesto tidak terpakai dan sebagainya kan. Jadi kita jangan terpengaruh dengan manifesto lah maknanya. Pilihan raya ke-14 ke-15 akan datang. Rakyat sudah saya nampaklah kedua-dua pihak esok menghadapi laluan sukar untuk membentang manifesto sebab rakyat tak percaya pada manifesto. BN ke ataupun Pakatan Harapan dia cerita tentang manifesto, rakyat mungkin tak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta rakyat bersatu. Bersatu ni maksudnya kalau nak bersama dengan Pakatan Harapan sukati, tetapi biarlah memahami politik itu sendiri. Contohnya kita kena faham macam kita bincang tadi bab persepadanan semula, hidden agenda DAP, hidden agenda mereka mesti dilihat betul-betul. Dilihat betul-betul. Kita tak mahu rakyat Malaysia dipergunakan untuk kepentingan politik. Yang kedua, kita mesti menolak kepimpinan politik yang terlalu lama. Dah bukan eranya lagi lah. Maknanya saya setujulah dengan agenda Pakatan Harapan sebut Perdana Menteri boleh 2 penggal, apa semua menteri besar 2 penggal dan sebagainya. Ini antara benda yang saya boleh terima. Sebab terlalu lama pula menjadikan susah. Sekarang ni tengok saya tengok Dr. Mahathir. Dengan siapa dia tak ajak bergaduh dalam Malaysia ni? Semua dia ajak. Tunku Abdul Rahman, Musa Hitam, Anwar Ibrahim, Tengku Razari, nama semua bergaduh dengan dia. Semua. Raja kan, bergaduh dengan Najib, bergaduh dengan macam-macam semua. Tak ada yang, tapi kerana dia itu dilihat dalam Malaysia ni, kerana dia tu berani lah. Dilihat berani mengkritik. Zaman Najib dia kritik, zaman Pak Lah dia kritik, maka orang lihat dia hero kan. Dia hero. Tapi kita perlukan hero-hero yang lain juga. Maknanya orang juga kerana berani mengkritik Dr. Mahathir. Saya pernah mengkritik Dr. Mahathir ni ketika dia ada dalam jawatannya. Tahun 98 saya berdiri atas Pentas Pemuda UMNO dalam pimpinan agung UMNO. Saya kritik Dr. Mahathir tentang kroni, tentang perwaja, tentang MAS dan sebagainya. Di depan dia. Termasuk depan anak dia Mozani dan sebagainya. Bila dia dah tak ada kuasa, saya tak pernah usik pun Dr. Mahathir ni. Dia tak ada kuasa pun saya tak usik. Sekarang dia berkuasa lagi. Mungkin saya ada kesempatan untuk, mungkin kalau saya nak masuk politik pun, kerana saya nak lawan Dr. Mahathir ni. Kerana bagi saya, kita kena bangkit untuk lawan. Sekarang ni saya tengok orang tak lawan Dr. Mahathir. Orang biar je. UMNO dan Barisan Malaysia, saya tengok ahli parlimen UMNO, Datuk Najib sendiri tak pernah cakap tentang Dr. Mahathir ni. Kan? Dia bercakap tentang lain, sedangkan dia dihina oleh Dr. Mahathir setiap hari, tapi dia tak cakap tentang Dr. Mahathir. Ahli Parlimen UMNO tak bercakap, semua masing-masing jaga perut dan bawah perut mereka saja. Ahli Parlimen UMNO takut sebab nak bercakap tentang Mahathir ni, mana-mana tahu daripada apa ni, dia orang bersatu perlukan dia nak masuk dalam bersatu, maka dia orang boleh jadi menteri pula kan. Akhirnya ahli Parlimen UMNO tak bercakap tentang Dr. Mahathir. Dah jadi Dr. Mahathir ni betul. Bila betul ni bahaya. Firaun tu.
Sebab tak ada orang kata dia tak betul yang dia jadi akhirnya dia mengaku Tuhan. Kalau setakat dia mengaku dia Firaun raja, ya tak ada apa. Kan? Dia mengaku Tuhan kerana tak ada orang tegur dia. Semua orang kata dia betul. Maka dia kata kalau dah semua orang betul, Tuhan lah kan. Begitu juga Dr. Mahathir. Sekarang siapa yang nak kata Dr. Mahathir tak betul? Tak ada. Ahli parlimen dalam UMNO pun tak berani cakap dengan dia sebut orang lain je. Ini antara perkara-perkara yang rakyat Malaysia, terutama ahli politik UMNO, pemimpin UMNO, pemimpin PAS dan sebagainya, PAS pun puji Mahathir juga. Ustaz Hadi dia pun puji Mahathir. Maka Dr. Mahathir rasa dia hebat. Yang berani sekarang TMJ je. Bila berani tengok seluruh penyokong Mahathir attack TMJ pula, raja-raja dan sebagainya. Ini tak sihat. Tak sihat. Bagi saya Dr. Mahathir juga perlu ditegur. Okey.